Kita masuk kitab yang seterusnya. Sampai mana? Muka surat berapa? Kitab Fiqh ya? 104. Arabnya. Jika ketiadaan unta, dulu kita dah belajar dah apa hukum-hukum diat. Apa makna diat? Al-malul wajibu bil jinayati ala nafsin aw tarpin. Saya buat bahasa Melayu, harta yang wajib. Itu makna diat ya. Harta yang wajib dengan sebab jinayat. Kita buat rosak atas anggota orang lain, di atas nyawa ataupun anggota. Nih kita binasakan anggota. Nih sebelah tangan kita 50 ekor unta nih. Dua belah tangan 100 ekor unta. Ada nanti semua akan disebutkan. Harta yang wajib dengan sebab jinayat atas nyawa atau atas anggota. Itu makna diat. Jadi kita dah cerita dah dulu. Diat yang ringan, diat yang berat. Yang ini dah habis kita belajar. Masalah pembayaran unta, 100 ekor unta. Jika ketiadaan unta untuk bertukar, unta bertukar diat kepada pembayaran harga. Boleh kita bayar harga ya, macam tempat kita. Unta tak ada. Kita bayar nilai lah. Dikatakan ada pendapat ditukarkan kepada 1000 dinar atau 12.000 dirham. Ditukar kepada 1000 dinar. Ya. 1000 dinar atau 12.000 dirham. Jika denda itu diberatkan ditambah atasnya 1/3. Mana kena kata satu dinar berat satu misqal, 84 gram emas. Tolak berapa? 84 gram emas bagi 20 berapa jawapan? 84 bagi 20. 84 bagi 20. Hah? 4. 4 gram. 4.2. 4.2 kali 1000 lah. 1000 dinar. Bersamaan ditukarkan kepada 1000 dinar. Bermakna 1 dinar bersamaan 4.2 gram. Ya, 4.2 gram emas kali kepada 1000. Jadi 4.200 gram. Berapa banyak tu? 4.2 kilo. Adakah 4.2 emas 4.2 kilo? Oh, tumbang. Dia memang mahal ya. Mahal sebab 100 ekor unta zaman saya mengaji dulu, lebih kurang zaman saya mengaji 3.000 ringgit tu. 1 ekor unta. Kalau kali 100 tak 300.000. Zaman sekarang kalau di sini, kalau bawa ke sini berapa? 12.000. 12. Kalau bawa ke sini 12.000 seekor unta. Kalau kali 100 tak 1.2 juta. Pakai tak ada serah nyawa ya. Ini nilai nyawa seorang manusia. Jadi kalau seandainya unta tak ada, takkan kita nak beli unta bawa ke sini mahal. Jadi kita nilaikan harga. Apa dia? Bayar 1000 mana 1000 dirham. 1000 dinar atau 12.000 dirham. Jika denda itu diberatkan ditambah atasnya 1/3. Apa mana 1/3? 1/3 mana 333 dinar lagi tambah. Tadi 1000 dinar. Itu diat biasa. 1000 dinar. Kalau denda tadi mughallazah, bunuh dengan sengaja, jadi mughallazah tak?
Jadi diberatkan. Diberatkan bermakna kena tambah lagi 1/3. 1/3 bermakna 333 dirham lagi. 333 dinar. 333 1/3 tambah 1/3 dinar. Oh, banyak. Pakai tak terbayang lah. Kalau kita tak bayar, kalau seandainya keluarga si yang kena bunuh tadi maafkan, dia nak tarik balik diat tersebut tak boleh dah. Dia kena terima. Contoh dia dah maafkan, kita kena bayar. Tiba-tiba kita tak boleh nak bayar, bersangkut zimmah kita dengan keluarga si mayat sampai hari akhirat, sampai mati. Jadi kena bagi selesaikan juga. Kalau tidak, di hari akhirat ada tuntutan. Habis. Dan diberatkan ditambah diat bunuh kerana silap pada tiga tempat. Diberatkan, mana jadi diat mughallazah. Pada bunuh kerana tersilap, tadi cerita kalau bunuh sengaja. Kalau bunuh sengaja itu confirm diat dia berat. Tapi kalau bunuh tak sengaja, sepatutnya denda dia ringan. Kan? 100 ekor unta. Apa makna 100 ekor unta? 100 ekor unta 20 dulu kita belajar kan, 20 hiqqah, 20 jaz'ah, 20 bintul labun, 20 ibnu labun, 20 bintu makhad. Semua dah belajar dah dulu. Tengok balik. Atas tu, tengah-tengah. Kan? Tapi kalau bunuh tak sengaja berlaku di 3 tempat ni, yang ni denda dia berat. Yang pertama, apabila membunuh di tanah haram. Pembunuhan berlaku cara tak sengaja tapi di tanah haram. Ya. Mana tanah haram? Mekah. Bila pembunuhan berlaku cara tak sengaja di tanah haram Mekah, denda dia diat mughallazah. Kalau diat mughallazah makna apa dia? 30 ekor hiqqah, 30 ekor jaza'ah, dan 40 ekor khalipah. Khalipah ni unta yang ada anak dalam perut, unta mengandung. Jadi berat nak cari unta yang ada anak dalam perut, mahal harga dia, kan? Okey. Jadi pembunuhan berlaku di tanah haram. Yang pertama. Yang kedua, atau membunuh di bulan haram. Mana bulan haram? Salah satu sardun wa wahidun fardun. 3 yang berturut-turut, 1 yang ganjil. Kan? Rajab itu terasing. Lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan yang diharamkan kita berperang. Kalau pembunuhan berlaku cara tak sengaja di 4 bulan yang saya sebutkan tadi, 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah, yang ni denda dia denda yang berat. Muharram mana Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lepas tu yang terasing apa dah? Bulan Rajab. Bulan Rajab haram seseorang, haram orang Islam melakukan peperangan. Kalau pembunuhan berlaku pada bulan tersebut cara tak sengaja, denda dia adalah denda yang berat. Denda dia adalah denda yang berat. Okey. Atau membunuh orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan, yakni mahram dia. Bunuh adik-beradik cara tak sengaja. Bunuh mak ayah cara tak sengaja. Terbunuh mak ayah cara tak sengaja. Nak bunuh balas tak boleh sebab bunuh tak sengaja. Kena bayar diat. Diat macam mana? Diat yang diberatkan. 30 ekor hiqqah, 30 ekor jaza'ah, dan 40 ekor khalipah. Beratlah. Ini bunuh adik-beradik. Terbunuh adik-beradik. Sama-sama pergi memburu, tiba-tiba tertembak adik dia. Kalau bunuh cara sengaja, yang ni. Kalau mak ayah bunuh anak, tu ada mahram tu, kena bayar diat. Diat yang diberatkan. Tapi nak bunuh balas dia tak boleh.
mak ayah bunuh anak, nak bunuh balas mak ayah boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia asal bagi kita. Kalau tak ada dia, ada kita tak atas dunia ni? Tak wujud kita. Sebab itu nak bunuh balas. Tapi kalau anak bunuh mak ayah, anak kena mati. Melainkan kalau minta bayar diat, yang tu lepas. Habis ya? Jadi 3 permasalahan. Yang pertama, pembunuhan berlaku di tanah haram. Ya. Pembunuhan berlaku di tanah haram. Yang kedua, pembunuhan berlaku di bulan haram. Yang ketiga, pembunuhan berlaku kepada adik-beradik. Yang ni akan berlaku diat yang berat. Diat mughallazah. Ya? Habis. Diat perempuan separuh diat laki-laki. Apa dah diat perempuan separuh diat laki-laki? Kalau kita bunuh perempuan muslimah ni, kita orang Islam bunuh perempuan muslimah, okey, perempuan ni kita kena bayar apa dia? Dia separuh daripada diat orang laki-laki, kena bayar 50 ekor unta. Kalau laki-laki bunuh sama laki-laki, tak kisahlah dia pangkat apa pun, laki-laki sama laki-laki, kena bayar 100 ekor unta. Tapi kalau orang laki-laki bunuh perempuan, kena bayar 50 ekor unta sahaja. Itu nilai nyawa perempuan. Allah Ta'ala jadikan macam tu. Sebab apa? Perempuan juzuk daripada orang laki-laki. Fa innaha khuliqat min dila'in a'waj. Sesungguhnya mereka itu dijadikan daripada tulang yang paling bengkok sekali. Itu fitrah Allah Ta'ala jadikan perempuan. Jadi kalau laki-laki bunuh perempuan, orang Islam kena bayar 50 ekor unta. Diat Yahudi dan Nasrani, ini orang panggil ahli kitab. Yang dimaksudkan dengan ahli kitab di sini bukan Kristian sekarang. Syarat kita nak kata ahli kitab ni, apa syarat dia? Syarat nak kata ahli kitab, yang pertama, dia kena beramal dengan kitab asal. Beramal dengan kitab asal. Yang kedua, tok nenek mereka ni beragama Yahudi dan Nasrani sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad. Ya? Sebelum dibangkitkan, bermakna Islam ni keturunan lagi daripada sebelum bangkitnya Nabi Muhammad, memang dah beragama Yahudi ataupun Nasrani. Kalau setelah Islam masuk di sini di Malaysia, kalau di Malaysia tak boleh. Siapa Kristian di Malaysia ni bukan ahli kitab. Kenapa? Mereka ni beragama Yahudi Nasrani. British masuk. Mana ada sebelum bangkit? Ada? Tak ada, saya ingat. Di Indonesia beragama Kristian selepas Belanda masuk tak? Dulu mana ada. Saya biasa tanya Syekh Salim Al-Khatib, dia kata yang ni mungkin ada berlaku. Dia ada lagi, dia kata, tapi di Palestin sana. Mungkin ada, dia kata, tapi di Palestin. Kalau di tempat lain tak nampak lah dia. Wallahu alam. Tapi contoh kita kata, kalau orang Islam bunuh orang Yahudi ataupun Nasrani, mana Kristian, 1/3 diat orang Islam. Kalau 1/3, dia kena bagi 3 lah. Mana 33 ekor 1/3. 33 ekor 1/3. Itu diat dia. Nilai nyawa orang Yahudi, nilai nyawa orang. Kalau kafir lain tak ada nilai. Kalau dalam hukum fiqh, kalau keadaan undang-undang zaman sekarang di Malaysia, kita nak kata apa, tak boleh kata apalah kan. Tapi kalau ikut cara dalam kitab, lain daripada Yahudi, Nasrani, Majusi sembah api. Tu yang ada sembah api semata-mata, bukan sembah tokong. Kalau macam Hindu sembah tokong, sembah api juga. Dia bila kat maghrib pun dia bunyi loceng dia tu. Yang tu tak boleh kita panggil kafir Majusi, Hindu. Dia kafir wasani. Cina di Malaysia kafir wasani. Kalau ikut dalam kitab fiqh, nilai nyawa dia tak ada ya. Tapi kalau dia duduk di negara kita ni, mana dia ada IC apa semua, masih lagi mana hukum tu tertakluk di atas pemerintahan lah. Ini saya sebut hukumnya dalam kitab, jangan silap faham pula.
Ya. Jadi makna kalau bunuh Yahudi ataupun Nasrani 1/3 diat orang Islam. Bermakna 33 ekor tambah lagi 1/3. Adapun Majusi. Majusi mana sembah api. Macam di Iran zaman dulu. Ini sembah api ini. 1/15 diat muslim. Kalau dalam bahasa Arab, papihi sulusa usyridiyatil muslimin. 2/3 daripada 1/10 diat orang Islam. Apa dia diat orang Islam? 1/10 bermakna kalau 100 bagi 10 dapat 10. 10 bagi 3 ambil 2. 10 bagi 3 bagi 2 6 2/3 lah. 6 2/3 pula tambah. Kalau kita bunuh orang Majusi, nak bunuh balas tak boleh. Bunuh orang kafir, nak bunuh balas orang Islam, dalam hukum fiqh tak lepas ya. Saya nak kata apa, di Malaysia kita dah undang-undang negara kita. Tapi kalau hukum Islam, bunuh orang kafir, nak bunuh walaupun cara sengaja, nak bunuh balas orang Islam, hukum dia tak lepas. Mana siapa-siapa yang menjatuhkan hukuman, oh beratlah. Beratlah jadi hakim ni. Berat tu. Jawab tu. Memang gaji besar, tapi jawab. Orang Islam bunuh orang kafir contoh dah, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Saya tak berani kata lah. Cerita dia, Islam bunuh kafir tak boleh bunuh balas. Kalau kafir bunuh Islam, boleh kita tuntut. Boleh bunuh tak? Kalau kafir bunuh orang Islam, boleh bunuh balas. Tapi kalau Islam bunuh kafir, oh dia kata tak sama aja tu. Nak sama, macam mana nak sama? Nak sama tak ada sama lah, kena balik negeri depa. Kena balik ke negeri depa lah. Takkan bagi sama ya. Dalam hukum Islam. Okey. Jadi apa dia 2/3? 2/3 usyur. 2/3 daripada 1/10 diat orang Islam. 2/3 daripada 1/10 diat orang Islam. Mana? 1/10, 100 bagi 10 dapat 10. 10 bahagi 3 ambil 2. Jadi 6 tambah pula 2/3. Itu diat orang kita bunuh kafir Majusi. Faslun syara'itu wujubil qisasi. Wa syara'itu wujubil qisasi arba'atun ayyakunal qatilu balighan. Kita baca sikit. Dah baca ke belum ni? Dah baca, naik balik ya. Terbalik aja. Takmulu diyatun nafsi fi qat'il yadaini war rijlaini wal anfi wal udhunaini wal aini wal jupuni al arba'ati wal lisani wasyafataini wa dhahabil kalami wa dhahabil basari wa dhahabis sam'i wa dhahabis syammi wa dhahabil aqli wa dhakari wal unsayain wa fi mudihatin wa sinni khamsun minal ibili wa fi kulli idwin la manfa'ata fihi hukumatun. Okey, kita tengok. Dan diat diri membunuh jiwa hendaklah sempurna dalam hal memotong 2 tangan. Terjemahan dia pening macam tu. Kalau saya terjemah, disempurnakan diat, kalau saya terjemah, disempurnakan diat nyawa. Apa makna sempurnakan diat nyawa? 100 ekor unta pada memotong 2 tangan. Itu terjemahan saya. Disempurnakan diat nyawa. Apa makna diat nyawa? 100 ekor unta pada memotong 2 tangan. Bermakna 1 tangan ni 50. 1 tangan lagi 50 ekor unta. Kerat tangan bermakna kena bayar 50 ekor unta. Ya. Kalau kita potong tangan orang.
kena bayar. Jangan kita buat. Kalau kita potong tak lepas kita di hari akhirat, Allah Taala tuntut tu. Okey, yang seterusnya. Itu cara saya terjemah. Dia terjemah tu payah tu. 2 kaki, 1 kaki 50 ekor unta, 1 kaki lagi 50 ekor unta. Hidung. Sebelah hidung kita ni 50 ekor unta, sebelah hidung 50 ekor unta. Seketul hidung potong 100 ekor unta. Kena bayar. Telinga, sebelah telinga 50 ekor unta, sebelah lagi 50 ekor unta. 2 mata, sebiji mata 50 ekor unta, 2 biji mata 50 ekor unta. Kelopak mata yang 4. Mana kelopak mata yang 4? Ni. Satu ni 25 ekor, bawah 25 ekor, potong atas 25 ekor. Satu ni dia ada 4 kan? Atas bawah 25 ekor. Jadi kalau 4 kita potong bayar 100 ekor unta. Ayat yang berlaku kepada kalau seandainya kita buat nanya orang. Allah Ta'ala kata macam tu sebagai iktibar, jangan kita buat orang lain. Kelopak mata yang 4, lidah. Wallahu alam. Kita berhenti sikit. Lidah. Wallahu alam. Ada soalan? 1/3 unta. Jadi unta ni makna kita kena bagi seekor unta tak apa. Jadi nilai dia 1/3 ya. Yang baki dia kena bayar balik lah. Kita nak ambil sekerat unta tak boleh, dia kena mati ya. Ataupun kita kata kita bayar duit terus, yang 1/3 lagi nilai duit. Boleh. Jadi makna 33 ekor tambah pula 1/3. Ataupun tadi berapa? 6 ekor tambah 2/3. Betul tak? Bagilah 7 ekor. Yang baki tu dia kena pulangkan balik lah 1/3 lagi. Ya. Apanya? Tengok keadaan dia buat tadi, sengaja ke tak sengaja. Yang biasa. Yang biasa. Yang biasa. Kena bayar macam tu. Wallahu alam.